Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita pada episod kali ini, iaitu episod khas berkaitan dengan Ramadan di dalam program Keadilan Mengaji, dan bersama dengan kita adalah Al-Fadhil Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz, masih setia bersama dengan program Keadilan Mengaji. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada episod kali ini kita akan memberi tumpuan ataupun fokus perbincangan berkaitan dengan puasa dan juga Ramadan terutamanya. Untuk itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada sidang penonton sekalian. Mudah-mudahan sama-sama kita berusaha untuk memperolehi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini. Untuk itu, sebagai langkah awal berkaitan dengan Ramadan, yang mana kita faham bahawa ini adalah satu perkara ataupun tunjang kepada rukun Islam. Untuk membuktikan bahawa kita ni sebagai seorang mukmin, seharusnya kita berpuasa sebagaimana yang Allah Ta'ala telah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan insya-Allah ayat yang saya baca ini akan dihuraikan lanjut pada episod selepas ini. Namun untuk episod ini kita hanya memberi fokus berkaitan dengan Ramadan, untuk berkaitan dengan Ramadan dan kelebihan yang kita mampu untuk kita perolehinya. Jadi Ustaz, bila kita bercakap tentang bulan Ramadan dan dalil yang telah dibacakan tadi adalah satu dalil yang tuntas yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi untuk itu mungkin boleh untuk Ustaz ceritakan atau terangkan kepada kami dan sidang penonton sekalian, iaitu apa kelebihan bulan Ramadan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan merupakan gambaran keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah bulan keampunan, bulan rahmat, bulan turunnya Al-Quran, bulan adanya malam Al-Qadar, bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Ramadan, dia sebut secara khusus, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan. Dan dia ceritakan antaranya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan kita sebenarnya hampir semua kita orang Islam, kita suka kepada keberkatan. Jadi kalau kita nak berkat, antaranya kita guna peluang sebaik mungkin kedatangan bulan Ramadan. Kerana keberkatan ini dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkait dengan segala kebaikan, dan benda tu berterusan. Dia memberi kesan kehidupan kita semasa kita hidup atas dunia, dan dia berterusan sampai ke akhirat. Jadi kalau kita nak berkat, keberkatan itu datang daripada Allah. Antaranya Allah Ta'ala buka peluang keberkatan ini di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga Nabi sebut faradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan antaranya bulan yang difardukan berpuasa. Walaupun kita tahu bila sebut Ramadan, dia merupakan satu package. Dia bukan hanya berpuasa. Cuma antara paksi utama Ramadan adalah berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu syurga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan digari syaitan ni. Ini antara kelebihan yang kita boleh sebut tentang bulan Ramadan. Ertinya melalui hadis ni,
Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dan kita boleh tengok macam mana seluruh umat Islam, seluruh dunia, apabila datangnya bulan Ramadan, nampak kesungguhan mereka, persiapan mereka, sama ada di sudut zahir ataupun batin. Zahir, kemungkinan dah hampir keseluruhan kita dah tersedia dengan pakaian-pakaian raya. Mungkin telah tersedia macam mana kita nak sambut hari raya. Dalam masa sama, kita juga fikir kita perlu kepada penyucian hati dan jiwa kita, terutamanya berada di bulan Ramadan, untuk kita sambut dia dengan bersahur, dengan berterawih, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan, infak fi sabilillah, istighfar kita berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akhirnya kita nak rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma sulikha qabla an yughfara lah. Nabi kata betapa ruginya, betapa hinanya kita manusia, hamba Allah SWT. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita hidup di bulan Ramadan, dan kita sebenarnya pun apabila masuk bulan Rajab, kita dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa supaya kehidupan kita ni sentiasa diberkati oleh Allah, termasuk di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kita berdoa khusus supaya Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan kita berharap kalau ikut tahun ini, maknanya malam ni dah bermula kita solat tarawih sebagai tanda resminya kedatangan Ramadan. Dan kita berdoa kita sampai di bulan Ramadan, kita penuhi tuntutan Ramadan, dan akhirnya kita termasuk dalam kelompok orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Ustaz. Maka apa yang dapat kita faham dan kita simpulkan bahawa bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan ataupun hadiahkan kepada umatnya untuk sentiasa merebut ataupun sentiasa melaksanakan kebaikan dengan dilipat gandakan pahala sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi untuk itu tuan-tuan dan sidang penonton sekalian, kita berehat sebentar dan insya-Allah selepas ini kita akan membincangkan bagaimana untuk kita meraih keberkatan di bulan Ramadan ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan Ramadan, iaitu sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah mengupas berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan, dan untuk itu juga penting untuk kita sebagai Muslim dan mukmin ini adalah untuk kita memahami bagaimana untuk kita mengecapi bulan Ramadan ini supaya kita menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling sibuk lah Ustaz. Maksudnya untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Kerana apa kita lihat, kalau kita teliti sirah-sirah para sahabat dan juga para imam dan ulama, mereka akan meninggalkan
perkara-perkara yang berkaitan dengan keilmuan, tradisi pengajian dan sebagainya, namun mereka memberi fokus yang mendalam kepada bulan Ramadan ini dengan menumpukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Jadi untuk itu Ustaz, sebagai seorang Muslim ataupun seorang mukmin, iaitu bagaimanakah untuk kita mengecapi ataupun untuk kita nak meraih keberkatan bulan Ramadan ini, dan apa cara yang sesuai untuk kita laksanakan bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh ambil contoh contoh Imam Malik. Ya. Apabila datangnya bulan Ramadan, memang hatta majlis ilmu katanya dia stop dulu. Dia memang fokus kepada ibadat khusus di bulan Ramadan, terutamanya tadarus dia terhadap Al-Quran. Dia memang fokus. Dan kita pun sebenarnya disebut kaifa nastaqbilu Ramadan. Dan macam mana kita nak sambut bulan Ramadan ni. Jadi biarlah hati kita ni rasa seronok dengan kehadiran Ramadan. Masya Allah. Sebab kebiasaannya ada beberapa kelompok apabila berdepan dengan Ramadan. Ada yang merasai Ramadan ni adalah satu bebanan. Ya. Benda yang menyusahkan. Kerana apa? Kerana sepanjang Ramadan kita tak dapat makan dan minum. Dalam tempoh yang agak lama. 1 bulan. Antara subuh sehingga maghrib. Memang dia agak menyusahkan. Jadi kelompok ni memang tak akan dapat apa-apalah daripada kenikmatan Ramadan. Ada kelompok yang dia suka, dia seronok, dan dia penuhi tuntutan Ramadan, dan dia cuba tambahlah amalan-amalan kebaikan. Sama ada baca Quran, sama ada solat, mana solat tarawih, solat malam, dan dia infak fi sabilillah, dia banyak berdoa. Cuma mungkin masalah dia tanpa penghayatan. Artinya dia dapat kenikmatan tu sepanjang Ramadan, tetapi kenikmatan tu dia tak mampu bawa ke bulan-bulan yang lain. Ini kumpulan kedua. Kumpulan ketiga, memang dia merasai nikmat Ramadan, dan dia penuhi dengan tuntutan Ramadan, yang kita sebut apabila datangnya Ramadan, dia package yang lengkap di sudut ibadat. Selain daripada berpuasa, semua amalan-amalan lain yang mana kita tahu termasuk solat tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, dia penuhi sepenuh, dan dia menghayati tuntutan Ramadan, dan dia merasai kenikmatan tersebut walaupun selepas pada Ramadan. Dan ini yang kita nak, golongan yang kelompok yang ketiga. Sebab itulah macam mana cara terbaik untuk kita sambut Ramadan, dia bermula dengan hati kita. Hati kita biar suci, biar bersih, dan salah satu caranya kita kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita sambut Ramadan dengan hati yang terbuka, hati yang bersih. Bahkan sebagaimana doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Maknanya kita doa dengan penuh kefahaman, dengan penuh penghayatan. Kita rasa ini satu nikmat, rahmat yang nampak secara jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tak nampak rahmat? Contohnya satu malam kita beribadat, dia boleh menyamai 1000 bulan. Tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Selain daripada kita istighfar, mungkin kita kena sentiasa bertaubat pada Allah SWT. Salah satu caranya, kita esok insya-Allah kita sambut awal Ramadan. Jadi malam ni, selain pada kita tarawih, kita juga boleh solat sunat taubat untuk diri kita. Supaya kesan Ramadan tu betul-betul menjiwai kehidupan kita. Dan kita kena bertekad untuk kita melazimi, selain daripada solat berjemaah, kita kena cuba untuk pastikan kita boleh lazimi solat tarawih. Dan kita kena bertekad bulan ini antara bulan yang paling sesuai. Contohnya untuk kita baca dan khatam Al-Quran.
sebagaimana Nabi SAW dan malaikat Jibril, kita juga kena ambil semangat tu. Bulan Ramadan lah antara paling kurang bulan terbaik untuk kita khatam Al-Quran. Selain daripada kita baca dan ada masa untuk kita cuba fahami makna ayat-ayat suci Al-Quran dan segala perintah dan larangan daripada Allah, cuba kita hayati tuntutan tersebut. Dan segala tuntutan Ramadan, khususnya berpuasa, kita cuba tidak hanya pada tidak makan dan tidak minum sahaja, bahkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, kita berpuasa. Dengan harapan selepas pada Ramadan, tabiat sikap tersebut juga terbawa-bawa dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi sidang penonton sekalian, apa yang Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan bahawa puasa ini bukan hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja, Ustaz kan. Makna kata kita menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terutamanya. Jadi untuk itu kita boleh ambil manfaat ini dan kita perlu bertekad. Yang paling penting adalah keikhlasan kita untuk berpuasa dan menghadapi puasa ini dengan lebih sempurna, insya-Allah. Jadi sidang penonton yang sekalian, insya-Allah kita berehat sebentar dan selepas ini kita akan mendengar sedikit pesan-pesan daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan bulan Ramadan. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubli Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600, ya. Satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana sidang penonton yang dikasihi sekalian dapat lagi bersama dengan kita. Dan kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan Ramadan, iaitu bagaimana tadi Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan kepada kita, iaitu bagaimana untuk kita nak menyambut Ramadan itu, dan diceritakan tentang beberapa perkara yang seharusnya kita lakukan. Dan yang paling penting adalah puasa ini bukan hanya kita menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja, tetapi kita perlu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada pembatalan puasa itu, dan ataupun mengurangkan ganjaran pahala seperti kita melihat perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Jadi untuk itu Ustaz, yang kali ini mungkinlah Ustaz boleh untuk memberi sedikit nasihat dan pesanan kepada sidang penonton sekalian dengan kesempatan yang ada ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Silakan Ustaz. Dia mungkin antaranya apabila kita fikir akhirnya apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan ini secara umum, dan apa yang kita nak fokus akhirnya apabila kita berada di bulan Ramadan. Antaranya disebut bulan Ramadan ni rahmat Allah SWT yang kita nak kejar, itqun minan nar. Kita ni dijauhkan, dibabaskan daripada azab neraka Allah SWT. Alternatifnya, solusinya kita nak akhirnya selain pada rahmat, maghfirah, kita nak menikmati nikmat syurga. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis, dia berjumpa dengan para sahabat, dia tanya, ala hal min musyammirin lil jannah. Adakah di kalangan kita ni yang bersedia untuk masuk syurga? Jadi hadis ni kita boleh bawa semangat tu di bulan Ramadan. Dia boleh menjadi motivasi
galakan utama untuk kita berada di atas landasan yang tepat, memenuhi segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Antaranya apabila kita fikir, akhirnya kita nak merasai nikmat syurga. Dan Nabi pernah tanya para sahabat, dan sebelum Nabi dengar jawapan daripada sahabat, Nabi cerita dulu apa itu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Antaranya dia sebut, wa innal jannata la khatara laha nurun tala'la. Maknanya nikmat syurga ni memang sebagaimana kita tahu sesuatu yang kita tak boleh nak fikir tentang nikmat tersebut. Dalam hadis yang lain dia sebut ma la ainun ra'at. Benda nikmat yang Allah Taala sedia dalam syurga, benda yang mata kita tak pernah tengok kenikmatan tersebut. Terutamanya atas dunia lah. Ya. Apa yang kita tengok dengan mata yang kita rasa teruja, terpesona. Pemandangan apa sajalah, di pantai ke, dalam hutan ke, mahligai ke, makanan ke, apa semua sekali, nikmat dalam syurga yang tak pernah kita tengok dan tak pernah telinga kita dengar di sudut pendengaran. Wala udhunun sami'at. Kadang-kadang kita perhati orang asyik dengan contohnya suara. Ya. Suara anak kecil ke, suara kicauan burung ke, suara deruan ombak ke, suara yang kita dengar apabila kita berada dalam hutan ke, suara alunan yang keluar kemerduan daripada seseorang, ataupun penggunaan alat. Kadang-kadang kita perhati orang boleh terpegun, orang boleh mengalirkan air mata dengan muzik yang dia dengar. Ya. Kita tidak tahu sebab kita bukan pakar dalam bidang tu. Tetapi kita boleh buat khulasah keindahan suara yang kita dengar ni dalam syurga tak pernah lagi kita dengar. Masya Allah. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tak pernah kita terfikir. Kalau kita fikir macam mana nikmat syurga, itu setakat dunia. Dalam syurga ni nikmat yang kita tak boleh nak fikir macam mana nikmat. Jadi kalau kita fikir macam tu, dia boleh menjadi pendorong. Kalau kita rasa susah sikit hidup atas dunia ini, ya Ramadan mengajar kita supaya bersabar. Jadi tak boleh makan, tak boleh minum tu antaranya supaya kita bersabar. Ya. Jadi kita bawa bukan hanya sabar kerana tak boleh makan, tak boleh minum. Apa saja ujian yang kita tempuhi dalam kehidupan ini, semua dengan hikmat daripada Allah SWT, antaranya menuntut kita bersabar. Sebab ganjaran bersabar ni terlalu besar sebenarnya. Antaranya gambaran orang sabar ni adalah syurga. Sebab itulah Nabi sebut nikmat syurga ni antaranya nurun tala'la. Dia berkait dengan kilauan, sinaran cahaya. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni, sebab dia yang buat. Allah Ta'ala yang cipta manusia, jadi Allah Ta'ala tahu apa kehendak manusia. Antaranya dia suka kepada cahaya, kilauan. Betul. Jadi dalam syurga ada cahaya, ada kilauan. Wa raihanatun tahtaz. Dia berkait dengan wangi, bauan. Kalau kita ni sanggup beli habis duit banyak kerana apa? Kita nak wangi. Jadi dalam syurga penuh dengan bauan dan wangi. Wa qasrun masyid. Dan dalam syurga penuh dengan istana mahligai. Dia bukan lagi rumah-rumah. Tetapi dia mahligai. Setiap orang dengan izin daripada Allah, kehendak daripada Allah, dia bagi mahligai seluas mata memandang. Dan dia berkait dengan nahru muttarid. Dia berkait dengan air yang mengalir. Sebab manusia suka kepada air, suka pada pandangan air yang mengalir. Dan dia berkait dengan wa zaujatun hasna'u jamilah. Dia berkait dengan bidadari. Kalau untuk perempuan, bidadara. Yang cantik sebagaimana kita tahulah. Semua sekali. Dan dia berkait dengan wahulalun kathirah. Berkait dengan pakaian, berkait dengan perhiasan yang begitu cantik. Yang menyebabkan para sahabat ni sebut nahnul musyammiruna laha. Kami memang bersedia, kami memang bersemangat untuk dapat syurga tersebut. Jadi kalau macam tu Rasulullah kata semua kita sebut qulu insya-Allah.
Semua kita kena sebut insya-Allah. Insya-Allah. Jadi di bulan Ramadan ni kita tanya diri kita nak kepada syurga, nak ke tak pada syurga. Jadi kita kena jawab insya-Allah aku nak. Kalau dalam majlis ditanya, kita ni dah masuk bulan Ramadan, kita nak tak pada syurga? Semua kita kena jawab insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Ya. Satu pesanan yang Ustaz sampaikan ini perlu untuk kita ambil berat. Kerana pentingnya kita tidak mahu menjadi manusia yang rugi, Ustaz. Ya. Kita hanya berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum, yang mana akhirnya pahala itu tidak setimpal apa yang kita telah lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi sidang penonton sekalian, saya ingin menyeru dan mengajak anda semua, saya berpesan kepada diri saya dan semua agar kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadat kita di bulan Ramadan ini. Apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, segala perkara yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fadhil Ustaz juga telah memberi gambaran dengan membaca hadis berkaitan dengan syurga, dan insya-Allah mudah-mudahan syurga itu menjadi milik kita. Jadi sidang penonton yang sekalian, kita di penghujung rancangan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, dan pastikan diri kita sentiasa bertakwa kepada Allah SWT, sentiasa meningkatkan amal ibadat kita agar kita sama-sama meletakkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan yang pastinya adalah untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.